Salam dan hai kepada semua pencatur. Hari ini saya ada satu game yang dimainkan oleh legenda catur iaitu GM Michael Tal. Kita punya bekas juara dunia ke-8 menentang bekas juara dunia ke-12 iaitu GM Anatoly Karpov. Kat sini Tal main sebagai putih, Karpov main sebagai hitam. Kat sini Tal mulakan dengan pawn ke E4 dan dibalas dengan pawn ke C6. Kita ada kerokan defense dari Karpov. Seterusnya C4 dan kat sini Tal memilih untuk menggunakan variasi pen of attack. Baik, ini merupakan game yang kita ambil daripada kejohanan Swift Chess Championship pada tahun 1987. Kat sini, Karpov meneruskan dengan pawn ke D5. Kita ada pertukaran pawn dengan pawn E makan pawn D5. Diikuti pawn C makan pawn D5. Dan seterusnya pawn C makan pawn D5. Tapi kat sini Karpov tak terus makan pawn dengan queen. Dia gerakkan knight F6 terlebih dahulu, ancam untuk makan queen tu dengan knight, dan kita ada knight pergi ke C3 dan barulah kat sini Karpov knight makan pawn di D5. Kat sini knight F3 dimainkan oleh Tal dan satu pertukaran knight pula berlaku dengan knight makan knight di C3 diikuti dengan pawn B makan knight di C3. Seterusnya G6, D4, bishop G7. Bersedia untuk membuat castling. Kita ada bishop D3. Putih pun sama bersedia untuk membuat castling. Dan seterusnya kedua pemain membuat castling dengan 0-0 untuk hitam dan juga 0-0 untuk putih. Baik, kat sini Karpov mainkan knight pergi ke C6. Kita ada rook ke E1 mengambil file E kat situ macam biasa. Dan kita ada rook ke E8. Bishop ke G5 dan kat sini Karpov mainkan satu gerakan yang sedikit pelik dengan bishop ke E6. Kenapa pelik? Sebab gerakan ini membenarkan Tal untuk membuat sacrifice yang dia sangat-sangat suka buat sacrifice. Kat sini dia terus rook makan bishop di E6. Kita ada exchange sacrifice kat situ. Dan selepas pawn F makan rook di E6 kita dapat tengok tujuan Tal membuat sacrifice adalah untuk mendapatkan double pawn yang tak cantik. Ini akan membahayakan kesihatan Karpov kat sini. Baik, kita tengok macam mana Tal buat. Dia terus gerakkan bishop ke C4, mengancam untuk meletakkan tekanan di atas pawn E6. Kat sini queen D6 dimainkan, kawal pawn tu. Queen E2, tambah lagi tekanan ke atas pawn ni. Dan Karpov terpaksa mainkan gerakan pasif seperti knight pergi ke D8 cuba untuk kawal pawn tu. Sekali lagi, Tal tambah lagi serangan dengan rook pergi ke E1 dan kita ada rook ke C8. Kali ini Karpov pula yang cuba untuk menyerang pawn dan juga bishop di file C kat sini. Tal tak makan lagi pawn tu, dia gerakkan knight pergi ke D2, kawal bishop ni terlebih dahulu, dan Karpov kat sini dia larikan king ke H8, lari daripada diagonal bishop yang bahaya ni. Seterusnya knight pergi ke E4 serang queen. Queen lari ke C7 sambil mengancam untuk makan bishop dan kita ada bishop lari undur ke B3. Seterusnya E5 dimainkan, cubaan dari Karpov untuk membetulkan double pawn dia, tapi ini sebenarnya membenarkan Tal untuk menyerang dengan pawn ke H4. Kita ada pawn E makan pawn D4 dan seterusnya pum pergi pawn ke H5. Baik, kat sini kalau Karpov cuba mainkan gerakan normal seperti rook, contohnya rook pergi ke F8 cuba untuk ambil file F, kat sini serangan akan diteruskan oleh Tal dengan pawn H makan pawn G6, dan kalau pawn H makan pawn G6 juga kat sini ini ada bahaya sebabnya Tal boleh pergi queen ke G4 dengan idea untuk queen cuba masuk dan seterusnya akan ada serangan-serangan yang membahayakan king hitam. Baik, kita kembali ke sini selepas gerakan pawn ke H5, sebab itulah kat sini Karpov terpaksa makan pawn H5. Kita ada pawn G makan pawn H5 dan dalam posisi ini ada satu gerakan yang sangat-sangat cantik yang boleh dibuat oleh Michael Tal, iaitu gerakan knight pergi ke F6 bagi free knight. Kenapa ini gerakan cantik? Idea dia adalah untuk queen makan pawn H5 dan seterusnya cuba untuk membuat checkmate di H7 sambil mengancam untuk makan rook di E8 kat situ. Knight ini tidak boleh disentuh. Kalau Karpov makan knight itu, contohnya pawn makan knight di F6, sudah semestinya queen boleh makan rook di E8 secara percuma membuat check dan kita ada checkmate lah. Selepas bishop block di F8 kita ada queen makan bishop tersebut, ini adalah checkmate. Baik, kita kembali ke sini selepas knight di F6 sini. Kalau bishop pula yang cuba makan knight, bishop makan knight F6, sudah semestinya bishop akan makan bishop F6 membuat check. King tak boleh lari, kesian king ni tak boleh lari. Pawn E terpaksa makan bishop di F6 dan kita ada queen sekali lagi makan rook di E8 check, dan selepas king lari ke G7, rook boleh datang ke E7 membuat fork. Kat sini queen akan mati dan ini adalah kemenangan yang mudah untuk putih. Baik, selepas pawn G makan pawn H5, tapi Tal tak mainkan gerakan knight pergi ke F6, dia mainkan gerakan queen makan pawn di H5 dengan
idea untuk cuba makan rook di E8. Baik, kat sini rook larikan diri ke F8 dan seterusnya bishop pergi ke C2 dengan idea untuk mengangkat knight pergi ke F6 dan seterusnya membuka laluan checkmate. Bishop dan queen boleh bekerjasama checkmate di H7. Jadi kat sini sebab itulah Karpov mainkan queen pergi ke E5. Dia kata kau tak boleh angkat knight. Kalau kau angkat knight, aku akan makan rook kau secara percuma. Tapi ini Mikhail Tal. Apa dia kisah? Terus kat sini dia gerakkan knight dia pergi ke G3. Dia kata, kau nak makan, makanlah. Jadi Karpov kat sini dia tak puasa. Dia makan queen, makan rook di E1 check. Dan terjadilah 2 kali rook sacrifice yang telah dibuat oleh Tal. Kat sini king lari ke H2 dan kita ada nampak kat sini ada idea Tal nak buat checkmate di H7. Jadi sebab itulah H6 dimainkan oleh Karpov, namun ini tidak dapat membunuh apa-apa. Sebab apa? Sebab kat sini bishop boleh makan pawn H6 dengan idea untuk membuat checkmate lah. Kat sini king lari ke G8 dan kita ada bishop makan bishop di G7. Baik, kalau king cuba makan bishop G7, ini tak bagus sebab ada checkmate dengan queen pergi ke G6 dan selepas king lari ke H8 kita ada queen H7. Ini adalah checkmate lah. Baik, kita kembali ke sini ya. Sebab itulah kat sini Karpov cuba untuk membuat serangan balas dengan rook makan pawn di F2, cuba untuk makan bishop di C2. Namun kat sini Tal menjumpai serangan yang berjaya menghasilkan checkmate. Baik, korang boleh pause video kat sini dan cari apakah gerakan-gerakan checkmate tersebut. Silakan. Sementara korang fikir macam biasa, kalau sukakan video macam ni, silakan like, silakan subscribe kepada channel ni supaya boleh bantu saya untuk membudayakan sukan catur. Baik. Kat sini, apakah jawapannya? Terus Tal gerakkan queen pergi ke H7, check, memaksa king pergi ke F7 dan selepas itu queen ke G6, memaksa king masuk balik ke G8 dan kita ada bishop undur pergi ke H6, buka open check. Dan kat sinilah Anatoly Karpov telah resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kat sini king tak boleh lari ke mana-mana kecuali H8 dan selepas itu queen G7 ada checkmate. Satu game menyerang yang tidak membosankan. Itu saja, selamat bercatur.